Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang, salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-128 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Hardi Suhaimi, Zimahdun, Ruzia Ma'arub, Galib Spirit, Rohida Abdul Rahman, Muhammad Nizam Rahadi, Aisyah Uthman, Maskana, Kamiza, Anita Maizan, Nazifa, Nurazia Mukhtar, Bunga Lawang, Aminah Hitam, Laila Khalid, Nurasia Ahmad, kemudian Rahila Junid, Mazna Ahmad, Firdahani, Maskana, Ummi Zaihadi, Rodita, Samsarina Saifuddin, Nurdin, kemudian Elvira, Zakia Muhammad Din, Nurisa Wan Hasan, Nasir Run Ori, dan juga Farida Hamdan, Haslinda Cik Hasan, Nursia Ismail, Ummi Zaihadi, Fazil Hashim, Merwani Ahmad, dan juga Ida Nurshima, Muslimah Mahmud, Muhammad Badrul Syam, Mauda Ahmad, Siti Arfa binti Harun, Wo Aini, Roslina Cik Min, Rozana Aziz, Ninda Anis, kemudian juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan, ramai yang bersama. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Moga-moga lebih ramai yang beroleh sesuatu daripada perkongsian kitab Al-Adhkar pada petang ini. Hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-220 174, minta maaf, muka surat 174, riwayat yang ke-221, riwayat yang ke-121, riwayat yang ke-221, muka surat 174. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen supaya yang join kemudian dapat bersama dan juga yang join kemudian dapat tahu kita berada di mana. Lalu terima kasih Hardi Suhaimi, muka surat 174, riwayat yang ke-221. Lalu ini amalan yang ke-18. Ini adalah amalan yang ke-18. Riwayat yang ke-221, muka surat 174, daripada bab mengenai zikir pagi dan petang. Ianya adalah riwayat yang ke-18, amalan yang ke-18. Jom kita lihat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami telah riwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud. Kata Imam Ibn Hajar, riwayat ini ada juga diriwayatkan oleh Ibn Sunni rahimahullahu ta'ala. Daripada siapa? Imam Abu Daud riwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala hina yusbih. Itu belum lagi doa, itu adalah hadis yang mana man, sesiapa, qala, yang mengucapkan,
hina, ketika mana, yusbih, pada waktu pagi. Sesiapa yang mengucapkan pada waktu pagi, apa yang dia ucapkan, ini adalah ayat Al-Quran dalam surah Rum, ayat yang ke-17 hingga 19. Jom sama-sama kita baca. Kerana ianya juga dibaca pada waktu petang, seperti mana yang kita nampak pada hujung ayat. Jom kita baca sama-sama. Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ard wa ashiyya wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Apakah kelebihan dia? Kita baca sebentar lagi. Jom kita baca lagi sekali. Lalu barang siapa yang membaca 3 ayat ini daripada surah Ar-Rum ayat yang ke-17 hingga 19, maka kita akan nampak kelebihannya sebentar lagi. Firman Allah, sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat ini, zikir ini pada waktu pagi dan petang, dan kalaulah kita niatkan zikir, maka yang uzur, yang haid pun boleh baca. Maka disebutkan di sini, fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamd fis samawati wal ard wa ashiyya wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Apakah kelebihan dia? Kita tengok kelebihan dahulu, barulah kita perhatikan terjemahan. Kelebihan dia, kata Abdullah bin Abbas daripada Nabi SAW, yang mana sabda Nabi, barang siapa yang membaca ini pada waktu pagi, adraka ma fatahu fi yaumihi dhalik, pasti dia akan mendapat apa yang dia hilang ataupun terlepas darinya pada hari itu. Terlepas apa? Daripada amalan, daripada wirid, daripada zikir. Kalaulah dia baca pada waktu pagi, ada amalan-amalan yang dia terlepas daripada amalan sunat ataupun amalan fardu, dia memang kena qada. Janganlah pula lepas tu tak solat fardu subuh, baca ni dah tak payah solat fardu subuh. Tidak. Adapun solat memang kena solat, yang wajib memang kena buat. Tetapi kalaulah ada amalan-amalan sunat, amalan-amalan zikir ataupun wirid yang dia terlepas, lalu kalaulah dia baca ini, sabda Nabi SAW, dia akan mendapat apa yang dia terlepas daripada amalan-amalan zikir dan wirid. Sabda Nabi SAW, وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي, dan barang siapa yang membaca 3 ayat tadi pada waktu petang, أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ, pasti dia akan mendapat apa yang dia terlepas ataupun hilang daripadanya pada waktu malam. Itu kelebihan dia. Kita tengok terjemahan dahulu, barulah kita pergi kepada kupasan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tentang maksud daripada ayat ini. Apakah maksud daripada 3 ayat ini? Kita lihat. Fasubhanallah. Kita lihat terjemahan. Setelah kamu mengetahui yang demikian, firman Allah, maka subhanallah, bertasbihlah kamu kepada Allah. Subhana, sucikanlah Allah. Bertasbihlah kamu kepada Allah. Apakah maksud tasbih? Kata para ulama tafsir, maksud daripada subhanallah adalah kita nak sucikan Allah amma la yaliku bihi, daripada semua perkara yang tak sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita sucikan Allah daripada Allah itu tidak pernah tidur, daripada Allah itu tidak pernah leka. Lalu maksud daripada subhanallah, kata para ulama tafsir, adalah kita nak sucikan Allah, tanzihullah. Kita nak sucikan Allah daripada semua perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu firman Allah dalam ayat ini, fasubhanallah, maka sucikanlah Allah, tasbihkanlah Allah.
pada waktu bila? Hina, ketika. Tumsun, kamu berada pada waktu petang. Wahina, dan ketika. Tusbihun, kamu berada pada waktu pagi. Lalu pada waktu pagi dan petang, kita sucikan Allah, kita bertasbih kepada Allah. Pada waktu itu kita sucikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-18, firman Allah, walahu, dan hanya untuknya, iaitu hanya untuk Allah, alhamdu, segala puji-pujian, fis samawat, pada penduduk langit, wal ard, dan pada penduduk bumi. Maksudnya kita mengakui seluruh penduduk langit dan bumi pada waktu itu memuji Allah. Dan ini bertepatan dengan apa yang ada pada ayat yang lain dalam Al-Quran. Pada surah Al-Isra, juz yang ke-15, sebentar. Maksud daripada walahul hamdu fis samawati wal ard, maksudnya adalah walahu, dan hanya untuk Allah. Alhamdu, segala puji-pujian. Fis samawat, fi, pada. As-samawat maksudnya langit. Dalam kurungan, maksudnya pada makhluk-makhluk yang berada di langit. Wal ard, dan makhluk-makhluk yang di bumi. Maka firman Allah sebentar. Pada surah Al-Isra, surah yang ke-17, muka surat 286, pada ayat yang ke-44, firman Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 286 surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-44, firman Allah, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihin. Lalu ayat ini menjelaskan maksud ayat yang kita baca dalam surah Ar-Rum tadi. Firman Allah, tusabbihu, memuji, bertasbih, lahu, kepada Allah Subhanahu wa taala, as-samawat, as-samawatus sab', 7 petala langit, wal ard, dan bumi, wa man fihin, dan semua makhluk yang berada di langit dan bumi. Semuanya puji Allah. Cumanya kita tak nampak akan matahari sedang bertasbih kepada Allah. Kita tidak nampak akan tanaman-tanaman bertasbih kepada Allah. Kita tak nampak batu bata sedang bertasbih. Kita tak nampak kayu kayan sedang bertasbih. Kita tak nampak adanya binatang yang sedang bertasbih. Mungkin ada yang ada kucing. Kucing tu sedang bertasbih. Mungkin ada yang ada burung. Burung tu sedang bertasbih. Sebab itu firman Allah pada perkataan berikut, pada ayat 44 daripada surah yang ke-17 ini, wa im min syai', dan tidaklah ada sesuatu pun yang ada daripada makhluk ciptaan Allah di langit dan bumi, illa, kecuali semua makhluk itu, yusabbihu, bertasbih, menyucikan, bihamdihi, pujian terhadap Allah, walakin, dan akan tetapi, la tafqahun, kamu wahai manusia tidak memahami, tasbihahum, akan tasbih mereka. Lalu kenapa Allah nak terangkan kepada kita yang seluruh makhluk di langit dan bumi sedang puji Allah, yang mana ada pada ayat 44 daripada surah yang ke-17 yang kita baca tadi, dan juga ada pada surah Ar-Rum ayat yang ke-18. Maksudnya, kata para ulama tafsir, kalaulah seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi sedang puji Allah, maka selayaknya, sepatutnya lagi dan lagi kita manusia ini kena puji Allah, sebagai ingatan kepada kita dan sebagai teguran kepada kita. Kalaulah kita tak nak puji Allah, maka sebenarnya tidak ada apa-apa kekurangan pada Allah, sebab seluruh makhluk sedang puji Allah, yang berada di langit, yang berada di bumi. Cumanya kita tidak faham bagaimana cara mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam tafsir disebutkan di sini, kainun ala alsinati ahlihima, berterusan pujian terhadap Allah pada lidah-lidah ataupun pada makhluk-makhluk yang menghuni langit dan bumi. Dan fayajibu alaihim, maka wajib ke atas manusia ini, bihamdah, untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu hendaklah kita puji Allah kerana seluruh makhluk puji Allah, dan janganlah bila kita puji Allah kita rasa kita dah buat banyak, kerana Allah tak perlukan pun pujian kita. Kalaulah kita tak nak puji Allah, hakikatnya seluruh makhluk sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ayat yang ke-18. Sebab itu firman Allah, walahul hamd, dan hanya milik Allah segala pujian, fis samawat, daripada pada penduduk langit, wal ard, dan pada penduduk bumi, wa asyiya, dan ketika mana pada waktu asyi. Apakah maksud asyi? Iaitu pada waktu petang. Asyi maksudnya adalah daripada selepas zuhur sehinggalah waktu matahari terbenam. Ma baina zawali syams ila ghurubiha. Waktu di antara waktu selepas zuhur sampai matahari terbenam, orang Arab panggil asyi. Asyi di sini bukanlah waktu isyak, tidak. Tetapi waktu daripada zawal, daripada zuhur sampailah kepada ghurub, matahari terbenam, orang Arab panggil sebagai asyi. Wahina tuzhirun, dan ketika mana waktu zuhur, maka pujilah Allah pada waktu-waktu ini. Kemudian ayat ini mengingatkan kepada kita bahawa akan tiba waktunya kita akan dikembalikan kepada Allah. Firman Allah, yukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan Allah mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Lalu maksud daripada mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, sebahagian dia memberi makna luas selain daripada sekadar menghidupkan yang mati. Lalu sebab itu kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, sebentar kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, maksud daripada mengeluarkan yang hidup daripada yang mati adalah ada makhluk yang Allah keluarkan daripada telur, ada makhluk yang Allah keluarkan daripada nutfah, daripada air mani, ada ciptaan yang Allah keluarkan daripada benih dan biji. Begitu juga ada yang Allah jadikan dia beriman selepas daripada dia kufur. Ibarat kekufuran itu adalah pada waktu itu dia tidak bernyawa, beriman adalah dia bernyawa. Begitu juga ada yang diberikan ilmu selepas daripada kejahilan, ada yang diberikan ingatan pada Allah selepas daripada kelalaian. Ini semua merangkumi makna-makna ini. Dan kemudian dibawakan sepotong riwayat yang mana ketika mana masuk Islam salah seorang daripada musuh Islam, salah seorang daripada anak kepada musuh Islam, Ikrimah bin Abi Jahal, ketika mana dia masuk Islam, Nabi telah membacakan ayat ini, yukhrijul hayya minal mayyit, Allah Maha berkuasa untuk mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Lalu sebab itu tafsiran hidup luas, tafsiran mati adalah luas. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika tukhrajun, dan begitulah seperti mana Allah berkuasa mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, menghidupkan bumi yang mati yang gersang. Allah mengingatkan kita, wa kadzalika tukhrajun, maka begitulah juga Allah mampu mengeluarkan kamu daripada kubur untuk hari kebangkitan. Sebab itu disebutkan di sini, wa kadzalika tukhrajun ay min kuburikum lil hisab. Lalu Allah juga mampu mengeluarkan kamu daripada kubur-kubur kamu dalam keadaan untuk menyoal kamu untuk hari perhitungan dan juga untuk hari hisab. Dan bagaimana dahsyatnya gambaran yang Allah ceritakan dalam surah Al-Qamar, yang mana Allah gambarkan ketika mana Allah bangkitkan manusia daripada kubur. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qamar, yakhrujuna minal ajdath, manusia akan bangkit keluar daripada kubur-kubur mereka, ka'annahum, sebagaimana seolah-olah jaradum muntashir, belalang yang bertebaran.
Kalaulah kita tengok belalang, macam mana pada waktu itu ketika mana dia keluar sekali banyak, memenuhi akan ruang lingkup langit, dan pada waktu itu memenuhi alam sekelip mata boleh menjadi gelap. Kalaulah di Yaman saya pernah nampak sekali bagaimana datangnya belalang sekali banyak sampaikan kereta dah tak boleh berjalan, punya banyak. Sekali dia datang pada waktu itu sekali banyak, boleh menghancurkan tanaman. Lalu banyaknya bilangan belalang yang sekaligus boleh keluar. Maka pada waktu itu Allah gambarkan kepada kita keadaan ketika mana Allah bangkitkan manusia daripada kubur, seolah-olah belalang yang begitu banyak yang kelihatan di atas muka bumi. Okey. Kata Imam Ibn Hajar, kenapa orang yang baca ayat ini pada waktu itu dia mendapat kelebihan, dia akan beroleh ganjaran dan pahala bagi amalan-amalan yang dia terlepas untuk buat. Amalan yang dia dah biasa, wirid-wirid dia kalau dia terlepas nak buat, kalaulah dia baca ini, dia akan dapat amalan tersebut, pahala tersebut. Maka kata Imam Ibn Hajar fi syarhil Mishkat, kata Imam Ibn Hajar pada syarah Mishkat, wasababu idraki dhalik, dan sebab seseorang itu beroleh ganjaran pada amalan yang dia biasa buat yang dia tertinggal. Kenapa? Kerana pada ayat ini untuk orang yang faham maknanya, untuk orang yang jelas tentang maknanya, maka pada waktu ini sebenarnya adanya kesedaran syuhud, adanya kesedaran yang mana manusia itu kena ingat Allah sentiasa. Tumsun pada waktu petang, tusbihun pada waktu pagi, asyi pada bahagian akhir siang, tuzhirun pada waktu tengah hari. Lalu ayat ini sebenarnya memberi gambaran kepada kita. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut tentang keadaan orang yang sedar, orang yang ingat, orang yang tahu yang dia sepatutnya kena puji Allah, kena ingat pada Allah, kena bertasbih kepada Allah sentiasa pada setiap waktu dan keadaan, dan bagaimana dia sedar dan dia ingat yang seluruh makhluk di langit dan bumi sedang puji Allah. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar, sebenarnya kenapa ayat ini bila dibaca pada waktu pagi dan petang, seseorang itu akan mendapat ganjaran bagi amalan yang dia terlupa ataupun yang dia tertinggal. Wasababu idraki dzalika anna man qala ma dzukira mustahdiran li ma'na, dengan syarat dia ingat akan dan dia faham akan makna-makna ayat ini. Maka pada waktu itu sebenarnya hamalahu ala dawami syuhudi tanzihil haq, sebenarnya dia sedar dia kena ingat Allah sentiasa, dia kena puji Allah sentiasa, dan seluruh makhluk sedang puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia. Lalu sebab itu kita kena faham ayat ini betul-betul. Sebab itu sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca pada waktu pagi, dia akan mendapat apa yang dia tertinggal daripada amalan-amalan pada waktu pagi. Dengan syarat amalan tu dia dah biasa buat, amalan yang wirid-wirid yang dia tertinggal. Dan barang siapa pada waktu petang dia baca, dia akan mendapat daripada amalan-amalan yang dia tertinggal pada waktu malam. Lalu kita kena baca pada waktu pagi dan petang, banyak ganjaran dan juga manfaatnya. Siapa berazam untuk amal? Lalu siapa berazam untuk amal? Lalu kadang besar ganjaran dia. Berapa banyak amalan yang kita terlupa, berapa banyak amalan yang mana kita terlepas. Tapi bila baca ini, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang mana baru join kelas kerana demam, moga Allah anugerahkan kesihatan berpanjangan, kesihatan yang segera dalam ketaatan insya-Allah. Lalu kita azam untuk amal. Amalan yang ke-18 ini, riwayat yang ke-221. Jom kita lihat amalan yang ke-19 yang ada dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga Allah kurniakan taufik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berazam untuk amal. Moga Allah kurniakan taufik untuk kita istiqamah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Jom kita lihat riwayat yang ke-175. Riwayat yang ke-175. Minta maaf. Muka surat 175. Riwayat yang ke-222.
ataupun dalam bab ini riwayatnya apa, zikir ataupun amalan yang ke-19 dalam bab zikir pagi dan petang. Lalu jom kita lihat apakah riwayat yang lain yang dibawa oleh Imam Nawawi. Saya nampak ramai yang baru join, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Ini adalah perkongsian kitab Al-Azkar yang kita berkongsi setiap hari pada jam 6 petang. Mohon yang baru join untuk bantu share, bantu untuk sebarluaskan, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata Imam Nawawi pada riwayat yang ke-222, warawaina, dan kami telah riwayatkan fi sunani Abi Daud dari tadi tertinggal perenggan terakhir. Kata Imam Nawawi, riwayat 221 ini tidak didhaifkan oleh Abu Daud. Imam Abu Daud ketika mana meriwayatkan hadis ini tidak mendhaifkannya. Namun riwayat ini didhaifkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir dan juga dalam kitab Ad-Du'afa. Lalu Imam Bukhari mendhaifkannya. Namun Ibnu Allan di sini membawakan kata-kata daripada Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di mana Imam Ibnu Hajar ketika mana mensyarahkan kata-kata Imam Bukhari selepas daripada Imam Bukhari mendhaifkan riwayat ini, qala al-Hafiz, kata Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa wajadtu lil hadithi syahidan, dan aku mendapati bagi riwayat yang Imam Bukhari mendhaifkan ini adanya syahid, adanya sokongan daripada sanad yang lain, daripada riwayat yang lain. Lalu sebab itu Imam Nawawi nukilkan di sini kerana Imam Ibnu Hajar terangkan walaupun Imam Nawawi dhaifkan riwayat ini dalam kitabnya Tarikhul Kabir dan juga dalam kitab Ad-Du'afa, namun seperti mana yang Imam Ibnu Hajar tegaskan, walaupun ianya dhaif tetapi ianya ada syawahid, ada sokongan daripada sanad yang lain, daripada riwayat yang lain yang menjadikan ianya kuat untuk diamalkan dan boleh untuk diamalkan. Riwayat yang ke-222 ataupun riwayat yang ke-19 daripada kitab Al-Azkar dan juga yang ke-19 daripada bab zikir pagi dan petang. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Daud. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar, riwayat berikut ini diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i dan juga Ibnu Sunni daripada sebahagian puteri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Kata Imam Ibnu Hajar, lam aqif ala ismiha, aku tak tahu siapakah yang dimaksudkan dengan puteri Nabi pada riwayat ini. Namun tidak mengapa, kerana para sahabiah pada waktu itu semuanya adalah adil. Kejahilan ataupun tidak tahu siapakah sahabat yang dimaksudkan di sini tidak mendatangkan mudarat pada riwayat, kerana sahabat dan sahabiah semuanya adalah adil. As-sahabatu kulluhum udul. Daripada sebahagian puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarnya untuk membaca. Lalu apa yang Nabi ajar kepada anak-anaknya? Daripada sini kita boleh belajar bahawa kita sebagai ketua keluarga, ibu bapa, kena ajar kepada anak-anak kita agama. Lalu jangan sekadar kita serahkan kepada guru-guru untuk mengajar. Hakikatnya kita adalah guru untuk anak-anak kita. Sebab Nabi dah bersabda dalam sepotong hadis, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, yang mencorakkan anak-anak itu berperangai seperti Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi adalah ibu dan bapanya. Maka pada waktu itu kita yang kena ajar. Sebab itu kita nampak pada riwayat ini bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar anaknya zikir berikut. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlan-ahlan, ada yang kata Nuridah baru sertai kelas ni. Ahlan-ahlan, selamat nak sebut selamat datang, selamat join, ahlan wa sahlan. Lalu terima kasih kerana bersama. Kita dah siri yang ke 128. Lalu sebab itu bila sahabat-sahabat share, bantu kongsikan, sebenarnya kita tak tahu siapa yang akan dapat bersama.
Walhal kita dah bersiaran 128 siri kita dah bersiaran. Lalu sebab itu jangan kita pandang kecil untuk kita kongsikan ilmu, kita sharekan ilmu, kerana kalaulah ada orang dapat amalkan amalan tersebut, maka kita yang akan beroleh pahala dan ganjaran. Jom kita lihat. Lalu sabda Nabi SAW kepada anak perempuannya yang perawi kata kami tidak tahu siapa, majhul. Maka Nabi berkata, quli, katakanlah, ucapkanlah, hina, ketika, pada, tusbihun, waktu pagi. Nak baca apa pada waktu pagi? Jom kita baca sama-sama. Kerana zikir ini juga dibaca pada waktu petang seperti mana yang kita nampak pada hujung riwayat. Maka Nabi menyuruh anak perempuan baginda untuk baca, puteri baginda untuk baca, Subhanallah wa bihamdih, la quwwata illa billah, Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Lagi sekali kita baca. Moga-moga apa yang belum, kerana zikir ni masyhur, zikir ini terkenal, banyak orang dah mungkin hafal, tapi kita raikan mungkin yang kali pertama mendengarnya. Lagi sekali kita baca. Subhanallah wa bihamdih, la quwwata illa billah, Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Apakah terjemahannya? Kita baca terjemahannya. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, wa dan bi dengan, hamdihi segala pujian bagi Allah, la quwwata tiada kekuatan, illa kecuali, billah dengan izin Allah, Masya Allah apa-apa yang dikehendaki oleh Allah kan pasti akan berlaku, wa ma lam yasha dan apa-apa yang tidak dikehendaki Allah, lam yakun pasti tidak akan berlaku. A'lamu, aku mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Wa annallah, dan sesungguhnya Allah, qad, sungguh, ahata, telah meliputi, bikulli syai'in ilma, pengetahuannya pada tiap-tiap sesuatu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man qalahunna hina yusbih hufidha hatta yumsi, wa man qalahunna hina yumsi hufidha hatta yusbih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca zikir ini pada waktu pagi, pasti Allah akan menjaga dia, pasti dia akan dijaga sehinggalah waktu petang. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu petang, pasti akan dijaga pada waktu pagi. Zikir ini juga dikenali sebagai zikir Abu Darda. Bukanlah kerana perawinya Abu Darda, tidak. Dikenali sebagai zikir Abu Darda sebab pernah ada orang datang maklumkan kepada Abu Darda yang rumahnya terbakar. Dia kata tak mungkin terbakar. Datang orang yang kedua, dia kata, wahai Abu Darda, rumah kau terbakar. Dia kata tak mungkin terbakar. Kemudian datanglah orang yang ketiga. Maka dia kata, wahai Abu Darda, sebenarnya rumah kau tak terbakar, namun rumah di sekeliling kamu terbakar. Kata Abu Darda, aku yakin Nabi tak pernah berkata tidak benar. Dan kenapa? Sebab aku amalkan zikir ini, dan barang siapa yang membacanya Allah pelihara dan jaga. Lalu sebab itulah zikir ini dikenali sebagai zikir Abu Darda. Kerana yakinnya Abu Darda, ada peristiwanya tentang Abu Darda ketika mana ada orang maklumkan yang rumahnya terbakar. Dia kata tak mungkin terbakar, tak mungkin. Yakinnya dia kepada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinnya dia kepada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita baca, Allah pasti pelihara dan Allah pasti jaga dengan syarat kita yakin pada sabdaan baginda Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Kita berhenti di sini, syukur alhamdulillah kita dapat baca sampai riwayat yang ke-222. Kita akan sambung esok daripada riwayat 223. Adakah sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu? Saya harap ada sesuatu yang boleh dipelajari. Jangan jadikan ilmu terhenti di sini. Bantu share, kongsikan. Sama ada sharekan live ini ataupun sharekan dalam bentuk penulisan dan sharekan kepada keluarga kita, sahabat taulan teman kita. Kalaulah ada yang mengamalkan, kita akan beroleh ganjaran. Senangnya pada waktu ini untuk mendapat pahala. Sangat senang. Kita hanya bantu share dan kongsikan. Kalaulah ada yang mengamalkan, sabda Nabi SAW, man dalla ala khair, barang siapa yang menjadi penunjuk kepada seseorang untuk melakukan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, dia akan mendapat ganjaran daripada orang yang melakukannya. Kita jumpa esok insya-Allah. Saya masih lagi belum dapat mulakan perkongsian-perkongsian pada waktu pagi. Kita sepatutnya sehari ada 3 perkongsian. Buat masa ni kita istiqamah dengan 2, jam 2.15 sejarah Mekah dan juga jam 6 petang akan perkongsian hamba ilahi kita al-azkar. Namun sepatutnya pada waktu pagi ada lagi 2 program. 8 pagi hayati Quran yang dah lama terhenti semenjak daripada keluarga saya tak sihat beberapa minggu yang lalu, dan juga jam 9.30 sejarah Mekah. Kita lihat bagaimana insya-Allah. Moga-moga kita dapat mulakan semula insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali pertama join, jangan lepaskan peluang untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian saya sharekan di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Antaranya adalah soal jawab sirah ataupun kuis sirah yang sangat bagus untuk ulang kaji sirah yang kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.